adakah saya layak, semua tu buat saya rasa macam down. For me, I think that was sad for me. Rasa macam nak quit je. Semangat dia tu memang lain macam. Kalau dia nak tu, dia memang akan dapat. Dia orang akan fly dari Sarawak datang support. Dayang Khairuniza has achieved a complete athlete. Dayang Khairuniza Diana Abang Jamalidon suatu ketika dahulu pernah menjadi sensasi dalam arena sukan tenpin bowling negara dengan kejayaan yang diraih di pentas antarabangsa. Dayang Khairuniza mula diserap ke pasukan elit kebangsaan ketika berusia 19 tahun. Dayang Khairuniza Diana telah dipilih untuk mewakili negara ke kejohanan tenpin bowling Commonwealth ke-6 pada tahun 2013 yang dianjurkan di Auckland, New Zealand bersama-sama dengan 3 orang rakan bowling yang lain iaitu Isaac Russell Paul, Rafiq Ismail dan Siti Syazwani Ahmad Suhaimi. Pada tahun tersebut, Dayang Khairuniza telah melakar pencapaian tertinggi dalam kariernya apabila berjaya membantu pasukan negara untuk memenangi pingat emas kategori Masters dalam kejohanan tenpin bowling Commonwealth ke-6. Beliau juga berjaya memenangi pingat perak dalam acara beregu bersama-sama dengan Siti Syazwani Ahmad Suhaimi. Prestasi cemerlang Dayang Khairuniza bersama-sama dengan rakannya dalam kejohanan ini berterusan apabila mereka berjaya merangkul pingat gangsa bagi kategori berpasukan. Sepanjang karier sebagai pemain tenpin bowling kebangsaan, Dayang Khairuniza Diana telah berjaya menyumbangkan sebanyak 4 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa dalam pelbagai kejuaraan yang disertainya. Beliau juga berjaya melakukan 58 penampilan sepanjang terlibat dalam sukan tenpin bowling ini. Dilahirkan pada 20 Mac 1991, Dayang Khairuniza merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik dan juga anak kepada pemain bowling kebangsaan iaitu Abang Jamalidon dan Nur Azizah Muhammad. Kini beliau telah bergelar usahawan berjaya dalam bidang makanan dan minuman. Mengimbas kembali pembabitan awalnya dalam sukan ini, menurut Dayang Khairuniza, beliau mula meminati sukan tenpin bowling ini selepas sering mengikuti ibu dan ayahnya ke beberapa pertandingan yang dianjurkan. Parents saya, mak dengan ayah saya, pemain bowling untuk Sarawak juga dalam sektor kerajaan lah. Dan diorang selalu pergi main pertandingan. Jadi sejak kecil lagi saya selalu ikut diorang pergi bowling. So that's where the love started to spark lah. Sebelum saya aktif dalam bowling ni, saya selalu tengok parents saya fly everywhere. Jadi selalu ikut diorang travel for bowling. So dari situ saya rasa macam saya nak juga macam tu. So it is one of the reason saya nak ceburi bidang sukan dalam bowling ni sebab first of all sebab saya nak ikut pergi travel anywhere. And then bila dah start serious dalam bowling ni, passion saya for the sport membuat-buat semangat semua tu. Jadi dari situ saya tahu saya nak buat sukan as my full-time career. Beliau mula melibatkan diri dalam sukan tenpin bowling ketika berusia 9 tahun. Saya start bowling like casually since umur 9 tahun, which was tahun 2000. And then lepas dah suka sangat main bowling tu, start training betul-betul with sekolah dalam 2001. Kejohanan Majlis Sukan Antara Sekolah MSSS merupakan kejohanan pertama yang beliau sertai semasa berumur 12 tahun. Di peringkat sekolah, MSSS, Majlis Sukan Antara Sekolah, masa tu tahun 2003 kot. Tapi di peringkat kebangsaan, my first big tournament was Sukma 2006. Sejak daripada itu, beliau mula diserap masuk ke pasukan Sarawak pada usia 13 tahun. Pencapaian paling tinggi, saya ikut squad ke Sukan C. Masa tu hanya dapat 2 gangsa.
Menurut bekas mahasiswi di Universiti Sunway ini, beliau telah berjaya meraih pingat emas pertama dalam karier sebagai pemain bowling dalam kejohanan 35th Penang Pesta International pada tahun 2007. Pada tahun yang sama juga, Dayang Khairuniza berjaya mendapat pingat emas dalam kejohanan 5th Indonesia International Open. Yang paling saya tak boleh lupakan is kejohanan Commonwealth yang dianjurkan di New Zealand. Masa tu saya dapat 1 emas, 1 perak, 1 gangsa. Masa tu masa dapat emas tu on the last day, rasa sangat lega lah sebab masa tu skuad Malaysia tak ada emas lagi. Every day kita orang just menang perak je. So masa last day tu bila dapat emas tu rasa gembira, lega sangat sebab dapat bawa balik emas for Malaysia. Walaupun perlu bersaing dengan peserta yang lebih berpengalaman, namun ia bukanlah penghalang kepada Dayang Khairuniza untuk membuktikan kesungguhannya dalam kejohanan tersebut. Kejohanan di World Cup DHC dekat Jepun, sebab masa tu semua almost semua pemain profesional seluruh negara, seluruh dunia ikut pertandingan tu. So, kita orang bukan profesional tau, kita orang just national athlete. Saya mendahului untuk 3 hari pertandingan tu. Jadi saya rasa sangat macam tak percayalah sebab semua yang pro semua kat sana, and then but still I dapat first dalam 3 hari qualifying tu. Tapi masa final dapat nombor 2, kalah dengan Singapore. Menurut Dayang Aida, yang merupakan pemain bowling kebangsaan dan juga adik kepada Dayang Khairuniza, menggambarkan kakaknya sebagai seorang yang sangat penyabar dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Saya dapat lihat dalam diri Dayang Khairuniza, dia ni seorang yang sangat penyabar. Lepas tu dia ada semangat dia tu memang lain macam. Kalau dia nak tu, dia memang akan dapat. Dia memang akan go for it lah kalau dia betul-betul bersemangat. Walaupun terpaksa tinggal berjauhan dan tidak dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga setiap kali menjelang musim perayaan, namun Dayang Khairuniza bersyukur kerana dianugerahkan keluarga yang sangat memahami komitmen beliau sebagai pemain bowling negara. Keluarga saya sangat supportive walaupun saya tak balik raya every year. Diorang sangat-sangat supportive. Setiap kali ada tournament dekat KL, dekat Malaysia, diorang akan fly dari Sarawak datang support setiap tanpa miss any tournament. Dari start sampai saya decide untuk retire tu, diorang sokong sepenuhnya. Robert Lu menyifatkan Dayang Khairuniza sebagai pemain yang sangat berdedikasi dan bersopan santun. Dayang is a very dedicated, committed, and very likable athlete. He's very committed, yes. Well-mannered. Actually, the whole family is nice people. Her sister, Dayang Aida, was our athlete as well in Sukma. The whole family both. The brother, the sister, her mother, the dad, all are avid bowlers. Until today, they are very avid bowlers. Kedua ibu bapa memang dua-dua obviously paling happy lah sebab diorang memang start bowling, and kami diajar dan di-expose dengan dunia bowling dari kami orang kecil. Memang diorang happy lah. Kalau kita orang tak pilih bowling pun memang akan dipaksa suruh pilih bowling kok. If the family bowl, the children will bound to follow, and a good chance for them to excel in sports. Any sports. Menurut Angelo Kwe, Dayang Khairuniza digambarkan sebagai seorang yang sangat periang dan berdisiplin. For us coaches, when we see athletes like her that know how to arrange a time, know how to arrange whether it may be study, slotting in training in between, then taking care of her meals, her sleep, her rest, her recovery. When we see athletes like this, it gives us a lot of peace of mind. And we know these kind of athletes are very focused, they know what they want to achieve, and they will go far. So in general, I would say that she was very happy-go-lucky person, very happy person off the lanes.
very easygoing, very friendly. But on the lanes, different person, very disciplined. Jackson Ting dan mendiang John Frost merupakan jurulatih yang telah banyak membantu Dayang Khairunisa sepanjang perjalanan karier beliau dalam sukan ini. Jurulatih paling rapat, of course, my coach from Sarawak, Jackson Ting. Tapi bila dah pergi KL, jurulatih paling rapat is mendiang John Frost from USA. Dia yang paling rapat dan paling ngam dengan saya lah. Menurut Robert Lu, Jackson Ting merupakan bekas pemain bowling kebangsaan dan telah memenangi pelbagai kejuaraan dalam peringkat kebangsaan serta antarabangsa. One of the coaches that we had which made an impact on bowling in Sarawak is Jackson Ting. He was a national player for 3 years after he won the national championship. After that, he came back, he resigned from national team and came back to help us to be a coach. So I persuaded him to become our coach. Selepas bersara dari sukan bowling, Jackson Ting kembali menabur bakti kepada arena sukan bowling kebangsaan apabila memilih untuk menjadi jurulatih bagi negeri Sarawak. But after 1 year, he decided that he don't want to teach the younger ones, but he want to take on the best, the elite. So I was very happy. And from that time onwards in 2010, things start to happen. Dia sangat-sangat supportive. Dia tak give up dengan saya. Sebab masa tu saya dalam proses nak give up tau sebab injury semua kan. Jadi dia sangat banyak bagi dorongan, banyak bagi sokongan and then sentiasa suruh saya jangan give up lah. That is one of the motivation bila dengan dia yang buat saya rasa macam sangat selesa dengan dia. Jackson Ting juga merupakan individu penting di sebalik kejayaan pasukan Tenpin Bowling Sarawak dalam kejohanan Sukma ke-13 pada tahun 2010. He coached the Sarawak team for the 2010 Melaka Sukma Games. And we were overall champion. We became overall champion. And during that time, there were a few athletes which were under his coaching program, who from that time onwards started to win. We started to win interstate bowling championship. We went abroad for exposure trip and started to win, that kind of thing. So that is the commitment and dedication from our coaches. Menurut Dayang Khairunisa, Jackson Ting merupakan jurulatih yang sangat tegas semasa latihan. Zaman dulu kita orang training sangat strict. Kadang-kadang kalau kita buat salah, rotan juga. Kecekalan dan disiplin tinggi yang ditunjukkan oleh Dayang Khairunisa sepanjang bergelar atlet membuatkan beliau mendapat kepercayaan daripada jurulatih untuk mewakili negara ke pelbagai kejohanan. She was selected to be in the national backup team. So she was actually training in Kuala Lumpur and was taken into the backup squad and then the national team, right? Now her best achievement abroad, official games, was in 2013 when she won the Masters event in the Commonwealth Games in Australia. Pengalaman yang dimiliki oleh Dayang Khairunisa dalam kejohanan kebangsaan dan antarabangsa menyebabkan beliau diletakkan sebagai pemain simpanan bagi kejohanan Sukan SEA ke-26 di Jakarta, Indonesia. Namun, Dayang Khairunisa telah dipanggil pada saat-saat akhir untuk menggantikan tempat seorang pemain bowling yang mendapat kecederaan dan terpaksa digugurkan daripada pasukan. Masa Sukan SEA dekat Jakarta, masa tu saya sebenarnya bukan dalam tim, saya reserve. Tapi sebabkan saya punya teammate masa tu last minute injured, jadi saya terpaksa pergi gantilah. Pemilihan Dayang Khairunisa untuk menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh rakannya mengundang kepada pelbagai reaksi dalam kalangan peminat sukan bowling di negara ini. Masa saya reach Jakarta tu, saya dapat banyak sangat call from reporters tanya soalan-soalan yang buat saya rasa macam down lah sebab yelah rasa saya pun bukan yang terpilih, terpaksa juga. So saya rasa masa tu
bila dapat call from reporters tanya adakah saya layak, semua tu buat saya rasa macam down. So that is one of the worst memories ever yang saya pernah lalui lah. Segala persoalan yang diajukan kepadanya telah menyebabkan beliau berasa tertekan dan kecewa. Namun, Dayang Khairuniza membuktikan bahawa pemilihannya ke kejohanan tersebut tidak sia-sia apabila berjaya membantu pasukan negara merangkul 2 pingat gangsa dalam kejohanan Sukan C ke-26. Jacqueline Sijor merupakan rakan karib kepada Dayang Khairuniza dalam skuad kebangsaan. Paling rapat is my best friend Jacqueline Sijor. Dia pun dalam skuad kebangsaan juga. Kita orang sama-sama naik dari 2007 kita orang masuk national squad sampai, tapi dia retire dululah. Saya menyusul kemudian. Kalau tak ada tournament kita orang training Monday to Friday. So Sabtu Ahad tu kalau nak keluar, kita orang keluar spend time together. Mereka akan meluangkan masa bersama setiap kali selepas selesai menjalani sesi latihan. My close friends pun dalam team juga. So kalau macam kita orang travel together, kalau tak ada qualifying ke, kalau pertandingan tengah on pause lah, kita orang keluar sightseeing ke apa. So banyak masa jugalah actually. Dia ni seorang yang tegas dan bertanggungjawab sebab sebelum ni mak ayah transfer Sibu dengan KL, so kakak yang jaga kami adik-beradik dekat Kuching ni, so dia yang ambil kami balik sekolah, turun sekolah, balik sekolah, masak, semua tu memang kerja dia. Selain tu dia juga seorang yang happy go lucky, so every time dia pergi mana je dia memang suka buat lawak. Dia memang akan menceriakan kawan-kawan ke family ke. Saya ambil masa driving anywhere from training center pergi MSN. Masa driving tu saya rasa tu me time saya lah. Sebab masa tu saya tak perlu fikir apa-apa. Even traffic jam pun rasa macam tenang. And then on weekend lah, kalau tak ada activity atau kalau tak ada apa-apa yang MSN cakap ada program kan, masa tu saya ambil masa tu untuk my me time lah. Saya dengan kakak sebelum ni memang duduk dekat KL sesama. Saya, kakak dengan mak. Yang lain stay dekat Kuching. So kami banyak menghabiskan masa dekat rumah, berborak semua. Kadang-kadang kalau dah 24 jam jumpa pun, kadang-kadang kami tidur pun 3-4 pagi kita borak. Macam itulah kita orang selalu spend time together. Walaupun beliau menjadi pemain senior dalam pasukan, namun Dayang Khairuniza tidak lokek ilmu untuk berkongsi segala ilmu yang ada kepada pemain muda. Her ability to support her juniors. Again, she's very sincere. So when our juniors talk to her, get advice or just mingle with her, she gives that sincerity in the way her actions, her words, that the athletes all feel very comfortable with her. They don't feel like this senior just trying to sugarcoat a lot of things, trying to do her part in contributing. You know, they all could feel that she was sincere in her advices and helping them to move on, to progress in the game. Ketika berada di puncak kariernya sebagai pemain tenpin bowling kebangsaan, Dayang Khairuniza mula diuji dengan kecederaan demi kecederaan. Tahun 2015, masa tu pemilihan untuk Sukan C Singapore. Masa tu saya baru habis injured, baru baik dari injury wrist. Lepas tu masa tu kita orang ada pemilihan, saya dapat knee injury pula. Jadi masa tu rasa down sangat, and then dah berbincang dengan jurulatih, rasa macam nak quit je. Kecederaan yang dialami oleh Dayang Khairuniza menyebabkan beliau ingin berhenti daripada dunia sukan bowling pada tahun 2015. Sebab the first six months tu saya rehab, fisio semua, jadi sangat yang tak ada pergi tournament. Lepas tu bila dah baik, kena dekat kaki pula. Jadi rasa macam buat apa lagi nak main kalau dah injured. Namun,
Sokongan dan dorongan tanpa henti yang diberikan oleh jurulatihnya menyebabkan Dayang Khairuniza kembali bersemangat untuk meneruskan kariernya dalam sukan ini. But then my coach masa tu cakap don't give up lah. Kalau it takes 1 year, 2 years untuk recover pun just go. So I macam okay lah, boleh lah lagi. Dayang Khairuniza berjaya menyumbangkan sebutir pingat gangsa dalam kejohanan bowling 10 pin Asia ke-23 yang dianjurkan di Bangkok pada tahun 2015. Pingat gangsa tersebut juga telah menjadi pingat terakhir yang disumbangkan oleh Dayang Khairuniza Diana dalam penglibatannya dalam sukan 10 pin bowling ini. Dayang Khairuniza is a complete athlete. Maybe we should say thank you to Dayang for being with us and trusting us in her journey from when she was 14, 15 year old to national athlete to what she is now today lah. Yang paling utama is diorang punya support. Kalau tanpa support Abbas, saya rasa kita orang pun tak boleh pergi jauh. And then diorang sentiasa bagi exposure. Dari kecil, dari saya start, dari kecil lagi diorang dah start expose ke tournament luar. Jadi itu yang sangat penting, support dan exposure. Beliau mengambil keputusan untuk bersara daripada sukan 10 pin bowling ini dan kejohanan terakhir yang beliau sertai adalah kejohanan terbuka Singapura ke-48 pada tahun 2016. Persaraan Dayang Khairuniza daripada sukan 10 pin bowling ini menjadi perkara yang amat menyedihkan buat Angelo dan rakan sepasukan lain. I'll be honest with you, the most saddest moment was when she told us that she was going to quit the national team. Yeah, for me, I think that was sad for me. But of course, we respect her decisions. But it was sad because I felt that she had more to offer. But probably because of injury and stuff, she felt it was time. So we had to respect that, and that was sad. Honestly, that was sad. To the younger generations, take up sport. I would recommend our sport, but because sports build character. Menurut Robert Lu, Sarawak kini mempunyai kemudahan fasiliti bertaraf antarabangsa yang dimiliki oleh Pusat Bowling Megalands dan menjadikan ia antara pusat bowling terbaik di sekitar Asia Tenggara. And you have a chance to represent our Sarawak. And who knows, you train harder, you can become a national athlete. Bowling sangat antara salah satu sukan yang banyak menyumbang pingat dalam sukma and then kejohanan-kejohanan lain. So saya rasa berbanding dengan zaman saya dulu, bowling di Sarawak sekarang sangat jauh lebih baik daripada zaman dulu. Kena sangat-sangat dedikasi. Yang itu sangat penting sebab once dah kita choose this path, family time, me time semua tu tolak tepi sebab kena sentiasa fokus sebab bowling ni sports dia bukan macam lain, semua from mental. Jadi yang tu yang paling kena jaga. Usaha tangga kejayaan, itulah peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan kegigihan Dayang Khairuniza Diana dalam menempa nama sebagai antara pemain 10 pin bowling terbaik Sarawak pada suatu ketika dahulu.